Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. Jadi untuk bulan ni Nisa rasa dah macam banyak sangat cerita-cerita tentang keajaiban salawat yang Nisa dapat. Satu benda yang Nisa rasa itu pun keajaiban untuk Nisa sebab dah lama tak Nisa ternanti-nanti kisah-kisah keajaiban salawat daripada pengamal salawat yang lain. Sebab Nisa sendiri ada tapi macam kadang-kadang kita nak bercerita yang kita punya kisah saja macam asalnya dah banyak kot Nisa kongsi. So Nisa nak juga baca kisah-kisah orang lain kan. So alhamdulillah bulan ni saja dah Nisa rasa lebih 4 ke 5 cerita macam tu Nisa dapat sekaligus. Termasuk yang video sebelum ni yang akak tu bercerita kan. So untuk video kali ni Nisa nak share kisah daripada pengamal salawat sendiri. Beliau ni pesakit anxiety yang dah mengidap lebih 4 tahun. Alhamdulillah sembuh, hampir pulih berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jom kita baca kisah ni. Okey, baik, sekadar nak berkongsi pengalaman setelah riadah selawat 40 hari. Saya merupakan seorang pesakit anxiety hampir 4 tahun. Sebelum mengenal dan menjadikan selawat sebagai amalan harian, hidup saya sangat tak teratur. Saya selalu rasa tak nak teruskan hidup dan tak nak langsung ada apa-apa urusan dengan manusia disebabkan perasaan takut yang teramat. Saya juga selalu merasakan yang orang sekeliling tak suka untuk bergaul dengan saya. So, saya ambil keputusan untuk tak bergaul dan tak bercampur dengan orang sekeliling. Sepanjang 4 tahun, personaliti saya yang pada asalnya seorang yang ceria, periang dan suka bergaul berubah menjadi seorang yang pendiam dan introvert. Disebabkan anxiety, saya juga menghidap insomnia yang sangat teruk selama lebih 3 tahun. Untuk merasakan tidur yang nyenyak, saya perlu ambil ubat tidur. Dengan izin Allah, dipertemukan video Kak Nisa tentang pesakit anxiety yang diberi kesembuhan dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. So, saya tekad untuk habiskan riadah selawat Jibril selama 40 hari dan nak jadikan selawat sebagai amalan harian. Sepanjang proses 40 hari tersebut, subhanallah, tak tahu macam mana nak gambarkan situasi tersebut. Hidup saya seolah-olah dipandu dan saya merasakan ada satu jalan untuk kita terus mengadu pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah, saya merasakan seolah Nabi berada dekat je dengan diri. Kalau ada apa-apa masalah, saya akan berselawat sebanyak mungkin dan saya akan memanggil nama Nabi, kekasih agung Muhammad SAW. Dan saya akan bercerita dan memberitahu semua masalah yang saya hadapi. Lepas je mengadu dengan linangan air mata, subhanallah, masalah dunia tu seakan hilang. Dada rasa tenang dan lapang. Seolah-olah semua masalah tu Allah buang dari dada dan digantikan dengan ketenangan yang sangat susah untuk saya gambarkan. Alhamdulillah, selepas 40 hari, anxiety saya beransur pulih walaupun tak sepenuhnya. Tapi banyak sangat perbezaan dari dulu. Yang paling menakjubkan, dengan berkat selawat kepada Nabi, sekarang insomnia saya dah pulih. Nak tidur sekarang mudah sangat, tak perlu nak ambil ubat tidur. Alhamdulillah. Maaf sekiranya perkongsian saya agak panjang. Saya doakan semua dari kita yang membaca maupun mendengar video tentang kelebihan selawat kepada Nabi akan sentiasa istiqamah beramal dengan selawat. Selalu basah lidahnya menyebut selawat dan salam pada Nabi sehinggalah kita semua dipertemukan semula dengan kekasih agung kita Nabi Muhammad SAW di syurga yang kekal abadi. Buat yang masih mencari penawar bagi penyakit dan ujian yang diberikan Allah, beramallah dengan selawat. Mulalah dari sekarang, nescaya kita akan dapati Allah akan mempermudahkan setiap jalan dan urusan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Akhirul kalam, doakan saya juga semoga sentiasa istiqamah memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW dan doakan juga saya supaya cepat sembuh dan mampu menyebarkan manfaat dan kelebihan selawat
ini kepada ramai lagi insan, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk yang sudi berkongsi cerita ni dengan kita semua. So mudah-mudahan apa yang dicerita ni jadi manfaat untuk kita semua, semangat, motivasi untuk kita terus memperbanyakkan selawat. So ada satu poin yang Nisa suka sangat dalam kisah ni, bila ada masalah selawat dan mengadu dekat Nabi. Sebab apa, Nisa pernah lalui benda tu waktu Nisa duduk di lower point, di titik yang paling, bagi Nisa itulah titik yang terendah. Sebab Nisa rasa macam tak mau nak jumpa orang, tak mau macam buat apa benda rasa macam salah. Lepas tu kita selalu di downgrade oleh orang lain kan. Kalau orang lain yang Nisa tak kenal, it's okay sebab kita tak kenal dia. So kalau dia nak downgrade kita tak apa. Tapi bila orang yang terdekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, downgradekan kita, so benda tu jadi macam impact sangat tau. Dia jadi macam kita takut nak buat benda baru, kita takut nak melangkah ke depan kan. So macam satu hari tu bila Nisa selawat, Nisa ada benda nak buat tapi penuh dengan ketakutan tau. So selawat dan bercerita dekat Nabi tau. Sebab apa tau, Nisa terkesan dengan satu qasidah ni. Pasal tak silap Nisa Mahabah Rasul kot. Mahabah Rasul yang bercerita tentang ada seekor unta ni, dia tak dibagi makan tau. So dia dalam masalah. Lepas tu dia pergi dekat Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Waktu tu Nisa terasa sangat. Sebab macam, ya Allah, haiwan pun mengadu dekat Nabi tau. So macam kalau kita rasa macam peliknya, macam kita berselawat, lepas tu kita bercerita dekat Nabi, macam benda tu bagi Nisa tak pelik tau. Sebab bila kita bercerita tu, sebab ni pengalaman tau, pengalaman berselawat, lepas tu kita bercerita lah, kita cakap dalam hati, kita panggil Nabi, kita cerita dengan Nabi. Benda tu tak tahulah macam mana tiba-tiba Allah hilangkan rasa sedih tu. Tiba-tiba hilang macam tu saja. Sambil selawat, sambil bercerita dekat Nabi, macam kita minta untuk Nabi doakan kita, minta dekat Allah. So benda tu bukan satu benda yang pelik. Sebab Nisa pernah dengar Ustaz cerita kan, macam sahabat dulu ada masalah je, mesti pergi jumpa Nabi, mesti pergi cari Nabi. Ada masalah hutang, mesti pergi beritahu dekat Nabi. So Nabi akan settlekan masalah mereka. So benda tu bukan satu benda yang pelik lah. Dia macam ni lah, Ustaz kata, sahabat dulu dia cerdik tau. Dia tahu yang Nabi ni, doa dia takkan ditolak, doa dia pasti diterima. So Nabi ni paling dekat dengan Allah. Jadi dia pergi jumpa Nabi dan minta Nabi doakan dia. Itu cerdiknya para sahabat dulu. So kita sekarang Nabi tak ada depan kita kan. So macam selawat tu lah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Macam Ustaz cakap, kita jangan rasa yang wafatnya Nabi tu macam wafatnya orang biasa. Tak. Nabi ni, yang apa yang saya dengar daripada penerangan Ustaz, Nabi ni hidup dekat sana. Sebab ada hadis yang mengatakan bila kita sampaikan salawat dan salam, Nabi balas. Dan Allah macam hidupkan Nabi balik untuk balas salawat dan salam kita. So Nabi, cuba bayangkan setiap hari, setiap saat, selawat dan salam tu tak pernah putus. So macam mana kita kata yang Nabi tu tak ada. Nabi tu macam mana kita rasa macam wafatnya orang yang biasa ni kan. Maksudnya Nabi hidup tapi di alam yang lain macam tu. So selawat ni macam menghubungkan kita dengan Nabi. Macam hari Jumaat kan. Macam hari Jumaat bila kita berselawat, selawat tu direct sampai kepada Nabi. Maksudnya Nabi dengar suara kita. So Nabi hidup dekat alam sana. Macam tu lah kan. Macam kalau kita pergi ziarah makam Nabi kan. Nabi tahu siapa yang pergi ziarah tu. So kita jangan rasa macam Ustaz kata, jangan rasa macam Nabi ni memang tak ada. Nabi tu ada. Sebenarnya dengar yang Nabi ni tahu keadaan kita ni macam mana. Kan? Macam setiap hari Isnin dan Khamis macam tu kan. Amalan kita akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad SAW. So Nabi tahu kita. Sebab itulah macam bila kita dalam masalah kan, kita lagi down ke, kita selawat dalam hati, kita bercerita semua masalah. Bila kita buat macam tu, kita tak perlukan lagi manusia untuk kita bercerita. Sebab kalau kita cerita kat manusia ni, bukan settle pun masalah kita sebenarnya. Sebab tu bila ada masalah,
cerita dengan Nabi, bercerita dengan Allah, bercakap dengan Allah kan, macam tu. So insyaAllah semua perasaan tu boleh hilang sekelip mata, yang memang susah macam yang Bella ceritakan kan, memang susah untuk digambarkan sebab tiba-tiba macam buang macam tu, hilang macam tu, tiba macam okey, jadi semangat balik. Itulah perasaan dia. Jadi dalam dalam apa pun keadaan kita, lagi happy ke, lagi down ke, diuji ke, terus banyakkan berselawat. Jangan pisahkan Allah dan Rasul. Saya tak tahu sekarang ni macam ada satu pemikiran yang pisahkan Allah dan Rasul. Sedangkan Allah dan Rasul tu tak boleh dipisahkan. Kita takkan kenal Allah kalau tak ada Nabi Muhammad. So, kita tak boleh pisahkan. Kita tak boleh pisahkan Allah dan Rasul tu. Jadi, mudah-mudahan perkongsian ni bermanfaat. Saya minta maaf kalau video ni terlalu panjang. Teruslah perbanyakkan berselawat. Please. Kita dah nak masuk 2024 ni kan. Teruskan perbanyakkan berselawat. Mula berselawat dari sekarang. Walaupun sikit, mulakan. Mulakan. Kalau nak rasa macam mana Allah perbaiki hidup tu, mulakan dengan berselawat. Serius saya cakap, lain sangat rasa dia. InsyaAllah jumpa lagi di next journey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.